Hai, salam sejahtera semua. Bertemu kembali ke channel Cikgu Aho. Bagi adik-adik yang kali pertama bersama Cikgu Aho, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Cikgu Aho untuk menerima notifikasi video terkini. Video kali ini, Cikgu Aho akan mengajar cara menggunakan kalkulator Casio FX 570 atau 991EX atau lebih dikenali sebagai kalkulator kelas WIS untuk menyelesaikan masalah ataupun soalan hukum linear. Jom, mari kita mulakan. Untuk menyelesaikan soalan hukum linear, Cikgu Aho sarankan adik-adik untuk mengikuti 6 langkah yang mudah, iaitu langkah pertama T, iaitu membuat jadual, table. Seterusnya langkah kedua P, iaitu plot. Lepas membina jadual, kita perlu plotkan graf. Langkah yang ketiga D, iaitu draw. Draw iaitu melukis garisan penyuaian yang terbaik. Langkah yang seterusnya iaitu langkah keempat, kita boleh guna mewakili dengan huruf R, iaitu reduce, iaitu menukarkan hubungan tidak linear kepada hubungan linear. Kemudian berdasarkan hubungan yang telah kita cari, kita kena pastikan M, iaitu kecerunan. Seterusnya menentukan kita punya pintasan Y. Ikuti 6 langkah mudah ini, maka kita boleh menyelesaikan soalan hukum linear bagi kertas 2 bahagian B, ya. Okey. Untuk bentuk muam, iaitu Y sama dengan MX tambah C, betul? M merupakan kecerunan, C merupakan pintasan Y. Bagaimana kita boleh menggunakan kalkulator kelas WIS untuk menyelesaikan soalan hukum linear? Yang langkah pertama table, maka kita perlu isikan data-data yang diperlukan di sebelah sini untuk key in dalam kalkulator. Menu yang kita nak guna pakai dalam kalkulator kelas WIS ini adalah menu 6. Okey, tekan butang 6 yang ada gambar raja histogram, ya. Tekan 6, adik-adik pilih yang kedua. Yang kedua dalam kalkulator dia mengikuti Y sama dengan A tambah BX. Sekiranya kita banding dengan kita punya bentuk arm, Y sama dengan MX tambah C, yang ada perkali X ni adalah B, kan? Maka kita punya M adalah B. Okey, lepas tu kita punya pintasan Y adalah C. Ini mana C adalah A. Nilai A, ya. Okey, lepas tu kita punya M adalah nilai B berdasarkan kalkulator kelas WIS. Okey. So, kita pilih nombor 2. Maka akan keluar paparan 2 kolom X dengan Y. X menunjukkan paksi X dan Y menunjukkan paksi Y. Berdasarkan soalan ini, Y merupakan paksi Y. Set X merupakan paksi X. Berdasarkan jadual yang asal, nilai Y itu tidak perlu berubah. Makna kita perlu ubahkan nilai X sahaja. Nilai X kita perlu masukkan nilai set X. Maka langkah untuk yang data yang pertama, kita perlu tekan set 4. Tekan sama dengan. Kemudian untuk data yang kedua, set 9 dan seterusnya lah. Key inkan semua data yang diperlukan dalam kalkulator. Set 16. Kemudian set 25. Dan seterusnya set 36. Dan yang last sekali, yang keenam adalah set 49. Okey, kemudian untuk kita tekan anak panah ke kanan dan ke atas sehinggalah kita balik kepada data yang pertama, ya. Yang dua ni merupakan 3.2 nilai Y dia. So, kita pun isikan 3.2, tekan sama dengan 3.7, tekan sama dengan, isikan setiap satu. 4.1, tekan sama dengan 4.5, tekan sama dengan, dan 4.9, tekan sama dengan 5.4, tekan sama dengan. Mana kita dah isikan semua nilai dekat kalkulator. Lepas tu, kita bolehlah tuliskan jadual nilai ini dalam kita punya kertas jawapan. Langkah pertama, ya, kita dah buat table.
Ini merupakan table yang cikgu dah buat. Cikgu Ahul dah buat. Ni nilai set X lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai Y, paksi Y tu adalah kekal. Makna kita langkah yang kedua adalah plot. Cikgu dah plot awal-awal ya. Ini adalah yang satu tak ada kan. 2 adalah 3.2. Okey, setiap satu kotak kecil mewakili 0.1. So, 4 kotak 3.2. Okey, ini adalah 3.7, 4.1, 4.5 dan 4.9. Yang last ni adalah 5.4 maaf. Dah terpotong ya, dah terdelete. Cikgu isi balik ya. 5.4 ada dekat asas. Terpadam, kita sambung balik. Okey. So, titik di sini adalah 7, 5.4 ya. Okey, saya tulis balik dulu. Okey. So, macam mana kita nak lukis garisan penyuaian terbaik? Langkah pertama, table. Langkah kedua, dah plot. Yang langkah ketiga adalah lukis. Untuk melukis garisan penyuaian terbaik, kita boleh menggunakan panduan daripada calculator, nilai calculator. Macam mana kita dapat nilai tersebut? Tekan butang option OPTN ini. Lepas tu, pilih 4. Regression, CILC calculation tu. Tekan 4. Maka dari sini, kita akan nampak dia dah keluar nilai A dengan B. Nilai A dengan B adalah sebagai panduan. Nilai A adalah pintasan Y iaitu 2.371. Di mana B adalah kecerunan 0.4286. Bundarkan kepada 4 angka bererti. Ini merupakan panduan untuk membantu kita untuk melukis garisan penyuaian terbaik 2.4 di sini. Nampak? Okey, so maka untuk lukiskan kita punya garisan penyuaian terbaik, so kita punya pintasan Y di sini, seboleh-bolehnya kita kena dapat nilai 2.4. Maka kita boleh adjust sehingga kita dapat 2.4, maka kita buat garisan penyuaian terbaik. Cikgu Ahul dah buat awal-awal untuk menjimatkan masa. Tidak, kita boleh menggunakan ini sebagai panduan. Inilah penggunaan calculator kelas Swiss. Okey, seterusnya belum selesai lagi. Kita dah dapatkan kita punya pintasan Y, maka kita perlu mencari kecerunan. Sebelum mencari kecerunan, kita mesti ikuti langkah yang seterusnya iaitu R. Menukarkan bentuk tak linear kepada bentuk linear. Ini adalah kita punya hubungan tak linear. 4A kuasa 2X sama dengan Y tolak B kuasa 2. Hubungan linear yang diperlukan adalah Y melawan dengan set X. Okey, maka kita perlu usahakan supaya jadikan hubungan tak linear ini Y lawan dengan set X. So, tengok di sini kita ada kuasa 2. Kita bawa ke sebelah kiri, makna kita akan punca kuasa 2 kan 4A kuasa 2X. So, salin balik soalan ataupun hubungan tidak linear ni. Cikgu akan tunjukkan step by step macam mana kita ubah ataupun tukarkan tak linear kepada bentuk linear. So, kita bawa ke sebelah kiri. Ini akan jadi punca sama dengan Y tolak B. Punca 4 akan jadi 2. Punca A kuasa 2 akan jadi A. Maka yang ni memang tidak boleh diubah. Punca X. Sebenarnya kita dah nampak bentuk dah. Kita nak Y lawan dengan punca X kan. So, kita dah pasti jadikan Y sebagai perkara rumus. Okay. So, Y kita tinggalkan di sini. Y 2A set X tambah B. Okay. Nampak tak berapa elok sebab Y sebagai perkara rumus kita susun balik mengikut bentuk arm kita. Y sama MX tambah C. Y sama dengan 2A set X tambah B. Bandingkan kita punya bentuk arm. Adakah kita dah jadikan hubungan tak linear kepada Y lawan dengan set X? Perpandukan tengok ini. Y memang dah Y. X memang dah set X. Maka kita dah berjaya dah tukarkan hubungan tak linear kepada hubungan linear. Okey, ini adalah X, ini adalah Y. Maka nilai M ataupun kecerunan kita adalah 2A. Maknanya kita punya pintasan Y adalah B. Okey, berdasarkan soalan ini, kita perlu carikan nilai A dan nilai B. Maka kita dah boleh dapatkan nilai B daripada graf. Nilai B tadi masa kita buat garisan penyuaian terbaik, B adalah sama dengan 2.4. Betul tak adik-adik? Rujuk balik graf. So yang ini kita tengok di sini nilai pintasan Y memang 2.4. Maka kita dah dapat nilai B. Seterusnya kita nak dapatkan nilai A. A adalah 2A adalah bersamaan dengan M iaitu kecerunan.
Kecerunan adalah bersama dengan 2A. Maka kita perlu mengira kecerunan. Tak boleh terus ambil daripada nilai yang kita dapat daripada kalkulator sebab ini merupakan panduan sahaja. So, adik-adik masih ingat lagi cara untuk mencari kecerunan? Formula untuk mencari kecerunan M iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Maka kita perlu dua koordinat. Boleh ambil mana-mana dua titik daripada garisan tersebut. Apa yang Cikgu Ahwa ambil adalah titik yang terakhir ini dengan titik dekat pintasan Y. Maka Cikgu dah tuliskan koordinat dia. X7, Y adalah 5.4. X dia adalah punca X, paksi X, nilai paksi X. Okey, ini sifar dengan 2.4. Maka saya masukkan dalam kalkulator formula. 5.4 tolak dengan 2.4 bahagi dengan 7 tolak sifar. Boleh kira dengan menggunakan kalkulator, tekan balik, tekan menu 1 lah. Okey, kita salah tekan tadi. Okey, ini pecahan kan kita nak bahagikan Y2. 5.4 tolak dengan 2.4. Okey, bahagi, tekan nak pandang ke bawah. 7 tolak sifar. Maka kita dapat nilai kita punya M 3/7. Tukar kepada nombor perpuluhan. Kita dapat nilai tu sama seperti tadi kita pengiraan dekat kalkulator panduan tadi. Iaitu 0.4286. Betul? Bundarkan. Ingat masa bundar dengan betul. Sekiranya kita kena 4 angka berarti kan. Belakang 5 ni dah melebihi 5. Maka kita bundar tambah 1. Maka M saya adalah 0.4286. So, inilah M yang saya dah carikan. Okey, bukan berdasarkan kalkulator tetapi pengiraan tu mesti tunjuk cara mendapatkan kecerunan berdasarkan pengiraan daripada formula ya, adik-adik. Maka kita boleh ganti dalam kita punya rumus tadi M sama dengan 2A kan. Soalan kita nak cari nilai A. Makna M tadi adalah 0.4286 sama dengan 2A. Maka A akan sama dengan 0.4286 bahagi 2. Maka nilai A akan bersamaan dengan, okey, cikgu tekan balik AC sebab saya telah bundarkan. So, saya nak ambil nilai 4 angka berarti. Bahagi 2. So, apakah nilai yang saya boleh dapat? Untuk A, iaitu 2143. Maka kita dah selesai untuk bahagian 1. Okey? Seterusnya kita pergi pada soalan bahagian 2. Iaitu nilai Y apabila X adalah 30.2. Ingat tadi kita punya paksi X adalah set X bukan X. Maka kalau kita nak mendapatkan nilai Y berdasarkan graf, maka kita kena mencari nilai set 30.2. Maknanya tekan balik AC set 30.2 tekan sama dengan nilai dia adalah bersamaan dengan 5.5 lah. Kenapa Cikgu Ahwa ambil 5.5? Sebab berdasarkan graf kita boleh membaca sehingga satu tempat perpuluhan lah. So saya buat 5.5 bundarkan. Tengok balik kita punya graf tadi. 5.5 dekat mana? 5.5 dekat sini. Okey, 5.5 dekat sini. Maka kita perlu buat satu garisan garisan berputus-putus. Okey, pastikan buat 5.5. Okey, 5.5 di sini kan. Kita buat garisan berputus-putus sehingga ataupun dash line sehingga menyentuh pada garisan pemenyuaian terbaik. Lepas tu bacakan nilai dekat paksi Y. Apakah nilai Y? Maka boleh selesailah soalan ini. Apakah nilai dia? Cuba zoom sikit. Apakah boleh baca tak adik-adik? Okey, 4.5 di sini kan. 2 kotak memberi 4.6. 4.7 makna 4.75. Makna kita nilai Y adalah 4.75 sekiranya X adalah 30.2. Maka kita balik kepada slide tadi 5.5 kan. Makna nilai Y akan sama dengan tadi 4.75. Maka selesailah soalan bahagian 2. Okey, Cikgu Ahwa harap video ini dapat membantu adik-adik untuk menyelesaikan soalan hukum linear. Selamat mencuba. Bye.